Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita tingkatan 5 KSSM dalam bidang tilawah. Pelajaran yang keenam yang bertajuk Kepelbagaian Bangsa dalam Islam. Bagi memberkati pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.38.1 membaca ayat yang ke-13 surah Al-Hujurat dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Objektif yang kedua, menyatakan terjemahan ayat. Objektif yang ketiga, menjelaskan sebab turun ayat yang ke-13 surah Al-Hujurat. Objektif yang keempat, menerangkan kandungan ayat. Jadi yang pertama, tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dan kaum. Yang kedua, keutamaan takwa. Objektif yang kelima, merumuskan pengajaran ayat yang ke-13 surah Al-Hujurat dan menghubungkaitkan dengan kehidupan. Baiklah, kita masuk kepada objektif yang pertama, iaitu baca betul, lancar, bertajwid dan juga fasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Baiklah, itu adalah bacaan contoh daripada Ustaz. Dan Ustaz harap kamu dapat baca dengan lancar, betul dan juga bertajwid. Terusnya kita masuk kepada huraian ayat. Dalam ayat yang Ustaz baca tadi, maksudnya ialah, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Jadi kesimpulan daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 ini menjelaskan kepada kita dua perkara. Yang pertama, Allah jadikan kita ini berbagai bangsa dan juga berpuak-puak. Kerana apa? Kerana supaya untuk kita berkenal-kenalan dan juga beramah mesra antara satu sama lain. Yang kedua, Allah menilai seseorang itu dari segi ketakwaan kepadanya. Terusnya, kita masuk kepada objektif yang ketiga, iaitu sebab turun ayat. Baiklah, kenapa ayat ini diturunkan? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melaungkan azan semasa pembukaan kota Mekah. Terdapat sahabat yang telah memandang rendah kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu.
Jibril alaihi salam telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan para sahabat tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dan bertanyakan tentang tindakan mereka. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ayat ini diturunkan kerana terdapat sahabat memandang rendah terhadap Bilal bin Rabah. Bagaimana kita tahu Bilal bin Rabah ni adalah seorang hamba, tetapi Rasulullah telah menyuruhnya untuk melakukan azan ketika pembukaan kota Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegur para sahabat tentang perkara tersebut. Terusnya kita masuk kepada objektif yang keempat, iaitu kandungan ayat. Tuntutan saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa. Jadi ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-13, yang pertama sekali, intipati yang penting ialah tuntutan saling mengenali. Kenapa? Kenapa kita perlu mengenali antara satu sama lain? Sebagaimana yang kita ketahui, di Malaysia ini terdapat pelbagai jenis kaum, antaranya kaum Cina, kaum India, kaum Kadazan, kaum Iban dan sebagainya. Kenapa kita dituntut untuk mengenali antara satu sama lain? Okey, yang pertama, menjalin perpaduan dan perhubungan yang harmoni. Untuk apa? Untuk menjalin perpaduan harmoni. Yang kedua, mengiktiraf kemuliaan dan harga diri manusia tanpa mengira rupa paras dan etnik. Jadi kita iktiraf kemuliaan. Walaupun orang tu ialah orang miskin, walaupun orang tu ialah orang yang tidak berada. Jadi kita tak boleh menghina. Kita kena kenal terlebih dahulu mereka. Dan kita kena iktiraf kemuliaan mereka. Yang ketiga, menjalinkan hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Jadi kita sebagai orang Islam ni hendaklah tidak memusuhi orang bukan Islam. Seperti kaum India, kaum Cina. Kerana apa? Kerana Islam mengajar kita untuk tidak memusuhi mereka selagi mana mereka tidak memusuhi Islam. Yang keempat, menggalakkan interaksi dan kerjasama yang akan saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi yang keempat ialah tuntutan kita untuk saling mengenali antara satu sama lain ni ialah bertujuan untuk menggalakkan interaksi antara satu sama lain. Baiklah, poin yang kedua dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jadi Allah menilai kita dari segi ketakwaan. Kenapa? Jadi kita akan tengok apa keutamaan takwa. Kenapa takwa ini penting? Yang pertama, manusia adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ni sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kiralah dari segi kekayaan ataupun orang tu miskin ataupun orang itu berpangkat, berjawatan, tapi Allah memandang manusia itu sama sahaja. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jantina atau bangsa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amalan hamba-Nya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala hanya memandang hati dan amalan dan tidak memandang kepada kekayaan ataupun jawatan yang dimiliki oleh seseorang itu. Yang ketiga, meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk ciptaannya sebagai asas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya takwa ini ada dalam diri kita untuk menambah keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menunaikan hak sesama manusia walaupun berbeza kaum dan budaya, kerana perkara itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan. Jadi keutamaan takwa itu ada dalam diri seseorang ialah seseorang itu hendaklah menunaikan hak Muslim terhadap orang bukan Islam. Seperti gambar dekat sebelah ni, terlihat ni Ustaz Abid Liu. Dia menderma kepada orang bukan Islam.
Jadi kita fikir kenapa dia menderma kepada orang bukan Islam. Itu adalah kerana ketakwaan yang dimiliki dalam diri dia. Objektif yang kelima akhir sekali iaitu pengajaran ayat. Yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah saling bekerjasama untuk membina kehidupan yang harmoni. Jadi, pengajaran ayat tadi, kita hendaklah membina kehidupan dengan bekerja sama. Yang kedua, kita hendaklah menghormati kepelbagaian budaya supaya wujud persefahaman dalam kalangan masyarakat. Jadi di Malaysia ini terdapat pelbagai kaum dan juga budaya. Jadi kita kena hormati budaya orang lain. Jadi dekat sini Ustaz paparkan akhbar peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei ini merupakan peristiwa yang bersejarah di negara kita kerana apa? Kerana pada masa ini berlaku perpecahan kaum. Jadi banyak kalau tengok dekat gambar ni, banyak rumah terbakar, kenderaan rosak. Jadi amat malanglah kalau perpaduan di kalangan kaum kita ini berpecah. Dan akhbar yang kedua merujuk kepada konsep perpaduan. Perpaduan jadi titik pertemuan Malaysia baru. Jadi pentingnya konsep perpaduan dalam negara kita ini untuk menjadikan negara kita ini sebagai negara yang harmoni. Dan akhbar yang ketiga, pupuk semangat perpaduan kaum. Pupuk semangat perpaduan kaum. Semangat perpaduan kaum ini hendaklah dipupuk sejak daripada kecil. Contohnya di sekolah. Masa sekolah tu, bagaimana gambar ni kita tengok gambar bersukan. Jadi, dalam acara bersukan ni ada di kalangan orang Cina atau India atau Melayu sama-sama bersukan. Jadi itu adalah bertujuan untuk memupuk perpaduan kaum. Baiklah, Ustaz masuk kepada penilaian bahagian yang terakhir. Ustaz paparkan dua soalan, iaitu yang pertama, jelaskan sebab turun ayat yang ke-13 surah Al-Hujurat. Apakah sebab turun ayat tersebut? Jelaskan. Jawapannya ialah sebab turun ayat tersebut ialah salah seorang sahabat Nabi telah memandang rendah terhadap Bilal bin Rabah. Sebagaimana Ustaz ceritakan dari awal tadi. Soalan yang kedua, terangkan mengapakah kita dituntut untuk saling mengenali dalam kalangan pelbagai bangsa dan kaum. Jadi soalannya ialah terangkan. Bila terangkan kena ada isi dan juga huraian. Yang pertama, dia cuba fikir jawapan dia. Jawapannya ialah kita dituntut mengenali pelbagai bangsa dan kaum kerana dapat mewujudkan perpaduan antara satu sama lain. Itu adalah isi. Mewujudkan perpaduan antara satu sama lain. Itu adalah isi. Jadi huraian agar negara kita harmoni. Baru dapat markah penuh. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita harap kamu mengamalkan konsep perpaduan dalam kehidupan dan Ustaz doakan kamu berjaya di dunia dan akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.